Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Sihat semua? sihat. Dah Sehat. makan? Dah. Makan apa ni? Dah Ustazah. Sedapnya. Dah Okey, makan kurma. hari ni Ustazah akan ajar. Kita akan ajar satu tajuk, iaitu, cuba teka tajuk apa? Makanan, sebab Ustazah tanya pasal makanan. Betul. Makan. Okey, pelajaran kita hari ini adalah makanan halal lagi baik. Okey, dekat Malaysia ni kalau kita nampak perkataan halal, apa yang kita ingat? Makanan yang bersih. Betul. Atau yang Ada logo, ada boleh logo. makan. Logo halal, logo halal JAKIM. Okey, logo halal JAKIM tu macam mana? Hamizah? Ada bintang, ada Dia bintang. ada bintang. Dia warna hitam putih. Bulan. Logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM iaitu warna hitam putih. Dia ada tulisan halal perkataan ni bahasa Arab. Lepas tu ada bintang tepi-tepi ni sebelum perkataan Malaysia ni dengan lepas dia. Okey, ni logo halal yang diiktiraf JAKIM. Yang kita utamakan yang macam ni, okey? Okey, ni pula Ustazah tunjuk sikit contoh logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM daripada logo luar negara lah. Kat sini kita ada Australia, Austria, Argentina, Bangladesh, Bosnia, Brazil, Brunei, Canada dan China. Banyak lagi lah tapi saya tunjuk ni je. Okey, sekarang kita mulakan kelas untuk hari ni. Ustazah nak kamu semua senaraikan makanan yang kamu makan sahur dan buka puasa selama 2 hari ni, iaitu hari Isnin dan hari Selasa ni. Saya bagi 5 minit. 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Sebelum tu, siapa tahu ayat Quran apa yang menjelaskan tentang pengambilan makanan halal ni adalah baik? Siapa tahu? Tak tahulah Ustazah. Okey. Tahu Ustazah. Okey. Okey. Apa? Tak tahu. Dan juga iaitu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 168, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang bermaksud, wahai manusia, makanlah daripada apa-apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Okey, berdasarkan ayat Quran ni, apa yang boleh kita keluarkan isi penting daripada ayat Quran ni? Apa yang kamu faham tentang makanan yang halal? Tahu tak? Makanan halal itu Halal dan baik. baik. Halalan thayyiban. Bagus. Okey, Amirah. Amirah boleh bacakan ini? Berdasarkan surah Al-Baqarah Boleh, ni yang Ustazah. pertama. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh sekalian manusia makan makanan yang halal dan baik untuk memelihara akal dan badan daripada kemudaratan. Bagus. Yang kedua? Makanan yang halal dan baik dapat menjana pemikiran yang cerdas, hati yang bersih dan badan yang sihat. Okey, yang ketiga? Allah melarang kita mengikut jejak langkah syaitan yang sentiasa menghasut manusia supaya mengambil makanan yang haram dan melakukan pembaziran. Okey, dekat sini kita dapat keluarkan main point dia, iaitu makanan yang halal ni baik untuk kita punya akal dan badan, dan juga dia akan membuatkan hati kita jauh daripada kekotoran, hati hitam. Dan juga apabila kita mengambil makanan yang halal lagi baik ni, kita dapat mencegah pembaziran, dan kita akan mencegah juga diri kita daripada mengikut amalan syaitan. Okey. Seterusnya, okey, cuba tengok balik checklist kamu buat hari ni. Aini, Saya Ustazah. untuk sahur dan berbuka hari ni awak makan apa? Sahur tadi saya makan oat Ustazah. Makan apa? Oat. Masya Allah. Cereal. Oh Masya Allah.
Berbuka saya makan nasi Ustazah. Nasi dengan ayam panggang Ustazah. Ada sayur tak? Tak ada Ustazah. Oh, tak ada sayur. Okey. Ni adalah piramid makanan yang piramid makanan ni kita sebaiknya kita perlu ikut supaya kita dapat mengambil makanan yang seimbang. Supaya badan kita pun sihat. Yang pertama kita kena ada ambil bijirin, contoh nasi atau roti dengan secukupnya, tidak berlebihan tetapi secukupnya. Yang kedua, dalam sehari tu kalau boleh, dalam sehari mestilah kita ambil sayur dan buah. Kemudian kita ambil protein iaitu susu dan produk tenusu dan kemudian sedikitlah lemak, minyak, gula, garam dan sebagainya. Okay, faham? Okay, Aimi. Aimi makan apa pagi tadi Aimi? Makan apa buka tadi? Ini makan nasi, kari daging. Ada sayur tak? Tak ada sebab nasi free. Oh, Alhamdulillah rezeki awak hari ni. Okay. Alhamdulillah. Okay. Kalau boleh nanti kita amalkan sayur dan buah setiap hari. InsyaAllah ni saya beli kat kafe Ustazah. Okay. Terima kasih. Okay, seterusnya. Kita pergi kepada ciri-ciri makanan yang baik. Okay, kat sini kita akan ketengahkan 4 ciri-ciri makanan yang baik iaitu bersih, berkhasiat, mengikut keperluan dan seimbang. Hamizah, apa yang faham dengan makanan yang bersih ni? Tak ada lalat, tak ada dedah, Betul. basuh. Halal. Bagus. Betul. Okey, makanan yang bersih ni juga termasuk juga makanan yang disembelih dengan betul sebab makanan yang tidak disembelih, contohnya macam kambing, lembu yang tidak disembelih itu dia tak bersih. Selalunya dia tak bersih dalamannya. Darah dia tak akan keluar habis macam tu. Okey, berkhasiat macam yang saya cakap tadi, perlukan sayur, lemak, protein, fiber secukupnya mengikut keperluan, iaitu tak perlu membazir. Kita ambil makanan tu, tak payahlah ambil nasi 2-3 sendok, ayam 2-3 ketul, tapi kita makan seketul 2 ketul je. So kita ambil secukupnya, kalau kurang kita tambah lagi. Kemudian seimbang. Tidaklah terlebih lemak tu lagi banyak daripada sayur macam tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada maksud makanan halal dan non-haram. Izzah ada? Ya saya. Saya ada. Cuba bacakan apa maksud makanan halal dan haram. Makanan halal ialah makanan yang dibenarkan oleh syarak. Manakala makanan haram ialah makanan yang dilarang oleh syarak. Apa contoh makanan yang halal? Makanan halal macam nasi. Okey, makanan yang haram? Ni. Apa tu? Arak. Bukan. Ni. Makanan yang ada di alif ba ya. Khinzir. Okey, betul. Okey, makanan haram juga tak semestinya makanan yang contoh ada khinzir, ada pork, ada anjing, apa semua tu. Tapi kita kena ingat juga makanan yang haram ni adalah makanan contoh ayam pun boleh jadi haram. Sebab apa? Sebab dia tidak disembelih dengan betul. Ataupun tak sembelih dengan betul, tak ikut hukum syarat sembelih tu sendiri. Okey, kalau kamu perasan, kalau kita pergi dekat supermarket, kita akan nampak dekat tempat beli ayam tu, dia akan ada letak satu sijil yang diiktiraf JAKIM. Maksudnya sembelihan dia tu bersih dan halal. Okey? Begitu. Faham Ustazah. Ustazah. Okey, kenapa kita perlu ambil makanan yang halal ni? Apa yang kamu faham? Kenapa kita kena ambil makanan yang halal ni? Sebab Makanan yang halal sihat. Badan sihat, otak cerdas, minda yang elok. dah terjaga. Ya betul. Okey, betul. Untuk badan kita. Bagus. Faham semua? Faham Ustazah. Faham sangat Ustazah. Alhamdulillah. Okey, Ustazah ada banyak lagi tapi kita akan sambung untuk kelas seterusnya. Sebab Baiklah. kita nak Okey ambil Ustazah. Okey. Sebelum kita ambil, Ustazah nak recap balik, kita ulang semula apa yang kita belajar hari ni. Apa yang kita belajar hari ni? Belajar Halal. halal. Logo halal. Haram. Piramid makanan. Aimi makan nasi dengan Makanan. daging kari. Daging kari tak ada sayur. Lagi. Nanti Aimi kena makan sayur. Okey. Kita ambil daripada surah apa?
Al-Baqarah ayat 168. Betul ke? Pandai. Bagus-bagus. Halalan Thayyiban. Ya. Betul lah Surah Mira. Al-Baqarah ayat Betul. 68. Okey. Nanti Ustazah akan connectkan aktiviti. Ustazah akan hantar dekat group WhatsApp. InsyaAllah. Okey. Setakat ni sajalah kita punya pertemuan untuk hari ni. Aktiviti. Ayah, Baik, dah habis Ustazah. ke? Terima kasih Ustazah. Baik Ustazah, terima kasih banyak. Terima kasih Ustazah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Okey, baiklah. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita tentang bidang akidah. Dan hari ini pelajaran yang ke-14 dan kita akan mempelajari tentang akidah Islam. Okey, baik. Okey, sekarang ni dalam pada skrin yang Ustazah share ni, Ustazah nak tanyalah apa yang kamu nampak daripada skrin yang Ustazah share ni, pada skrin yang Ustazah share ni. Boleh bagi jawapan? Pokok. Nampak pokok. Akar. Pokok, akar. Okey, Betul cikgu. baiklah. Okey. Jadi seperti mana yang kamu semua nampak dekat kenapa Ustazah bawakan pokok ni? Sebab Ustazah nak analogikan pokok ni kepada akidah kita. Okay, jadi akar-akar pokok tu merupakan Ustazah andaikan sebagai akidah kita lah, akidah Islam kita, dan juga pokok batang pokok itu sendiri sebagai diri kita. Jadi jika tak ada akidah ataupun akar itu yang menahan pokok, maka pokok tersebut akan tumbang. Begitulah juga diri kita akan terus tersesat. Okay, baiklah. Tu sedikitlah analogi. Baik, kita teruskan. Okay, apa yang kamu akan dapat daripada tajuk ni? Yang pertamanya menyatakan masuk akidah. Keduanya menyenaraikan sumber akidah, dari mana kita boleh dapat akidah tu. Yang ketiga, menyatakan ciri akidah yang salah dan benar. Yang keempat, menerangkan tentang kepentingan akidah dalam kehidupan manusia. Okay, kita pergi laju ya. Okay, baiklah. Okay, saya ringkaskan sahaja. Dalam teks ini merupakan kisah tentang Saidina Umar Ibnu Al-Khattab, seorang yang sangat sahabat Rasulullah yang sangat terkenal lah sehingga ke hari ini. Pada sebelum keislaman Saidina Umar ni, beliau merupakan orang yang sangat keras dan orang yang sangat kuat menentang agama Islam itu sendiri. Tetapi apabila hidayah telah sampai kepadanya, maka beliau telah berubah menjadi kepada orang yang sangat mencintai Islam. Ini adalah kerana beliau mempunyai akidah yang kuat dan kukuh. Dan ini kecintaan ini hanya boleh didapati dengan akidah yang kuat dan kukuh lah. Okay, ini sebagai cerita pendek saja. Okay, seterusnya kita masuk kepada pelajaran kita yang utama, iaitu tentang masuk akidah. Jadi Ustazah nak Izzah, boleh tolong bacakan apa itu akidah daripada segi bahasa dan juga istilah? Boleh. Silakan. Akidah daripada segi bahasa ialah ikatan atau simpulan. Dari segi akidah bermaksud keyakinan dan keimanan yang mantap terhadap rukun-rukun iman dan perkara gaib. Baiklah, terima kasih Izzah. Okey, jadi daripada maksud bahasanya, akidah bermaksud ikatan atau simpulan. Seperti mana yang kita telah lihat pada analogi pokok tadi kan, di mana akar itu mengikat batang pokok itu. Dan begitu juga akidah yang mengikat diri kita. Daripada segi istilah pula, bermaksud keyakinan dan keimanan yang mantap, iaitu kepercayaan kita lah. Kita punya pengakuan dengan hati, perbuatan dan juga percakapan terhadap perkara-perkara gaib dan juga rukun-rukun iman yang 6 itu. Okey, baik. Terima kasih. Seterusnya kita lihat kepada sumber akidah. Okey, sumber ini bermaksud di mana kita boleh mendapat panduan tentang akidah kita yang sebenarnya, akidah orang Islam. Okey, jadi Allah dah gariskan di dalam Al-Quran itu sendiri,
di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Boleh saya minta Amira untuk bacakan surah ini? Boleh Ustazah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Terima kasih Amira. Okey. Daripada surah ini kita boleh dapat banyak sumber akidah Islam. Walaupun kita boleh dapat banyaklah sumber akidah Islam itu. Jadi bagaimana akidah kita yang sepatutnya? Yang pertama, kita mestilah mengakui bahawa Allah itu esa, Allah itu satu, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang kedua, dalam ayat yang kedua, Allah itu adalah satu-satunya tempat kita berharap dan satu-satu juga tempat untuk kita memohon segala hajat lah. Tidak ada pertolongan selain Allah. Dan ayat yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Bermaksud Allah itu tidak mempunyai ibu bapa dan juga tidak mempunyai anak seperti kita. Allah itu esa, Allah itu satu. Tidak mempunyai keluarga dan sebagainya. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Dan Allah ini juga merupakan, dan Allah juga tidak ada sesuatu yang setaraf dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang mampu menyaingi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada ayat ini kita boleh lihatlah sumber akidah Islam itu seperti Allah yang Maha Esa dan sebagainya. Okay, seterusnya kita pergi kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa pun yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, iaitu kalimah tauhid, di mana pengakuan dibuat iaitu tiada Tuhan selain Allah. Dan di sini kita sumber akidah kita bermaksud kita mengakui tiada Tuhan selain Allah. Kita mengesakan Allah dan sesiapa yang mengingkari peribadatan, maksudnya tidak mensyirikkan Allah lah, tidak menyembah Tuhan selain Allah, maka mereka ini adalah saudara kita sesama Muslim dan haram untuk kita mengambil harta dan darahnya. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri akidah. Maaf ya, saya terpaksa pergi cepat. Okey, jadi ciri-ciri akidah. Okey, akidah terbahagi kepada dua. Ada juga akidah yang salah dan ada juga yang betul. Okey, jadi saya minta Aimi dan Mizah untuk bacakan akidah yang benar dan juga akidah yang salah secara bergandingan. Boleh? Boleh Ustazah. Boleh Ustazah. Mulakan dengan Aimi dulu. Akidah yang benar Ustazah. Akidah yang benar. Bagi kepercayaan akidah yang benar, percaya terhadap kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah. Sumber bagi akidah yang benar mengamalkan kepercayaan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Bagi batasan pula, mentauhidkan Allah. Kalau amalan, melakukan amalan upacara dan ada istiadat Islami dengan akidah Islam. Baik, terima kasih Aimi. Seterusnya Hamizah. Akidah yang salah, kepercayaan, menafikan keesaan dan kekuasaan Allah. Dari segi sumber, mengamalkan kepercayaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Batasan, mensyirikkan Allah. Amalan, melakukan amalan, upacara dan istiadat yang bertentangan dengan akidah Islam. Baiklah, terima kasih Aimi dan juga Hamizah. Jadi dari sini kita boleh lihat dia perbandingan antara akidah yang salah dan juga akidah yang benar. Daripada segi kepercayaan, kita Muslim, kita sewajibnya mempercayai bahawa Allah itu satu dan tiada kekuasaan selain Allah. Manakala untuk orang yang punya akidah yang salah, mereka menafikan keesaan Allah dan juga kekuasaan Allah. Seterusnya sumber kita sebagai orang Islam, kita sumber utama kita iaitu Al-Quran dan Sunnah. Manakala orang yang punya akidah yang salah, mereka mengambil sumber selain daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Batasan iaitu kita sebagai orang Muslim, kita mesti mentauhidkan Allah, dan orang yang mempunyai akidah yang salah, mereka itu sentiasa mensyirikkan Allah. Dan yang terakhir, ciri-ciri akidah daripada segi amalan,
mestilah kita mengikut adat istiadat kita yang kita sebagai orang Melayu kita tetap harus mengikut kepada akidah Islam. Manakala untuk mereka tidak untuk orang yang mempunyai akidah yang salah, mereka langsung tidak mengikuti ibadat ataupun istiadat yang selari dengan agama Islam, dengan akidah Islam. Seterusnya kita telah sampai kepada aktiviti. Sekarang ni Ustazah nak kamu semua senaraikan kepentingan akidah dalam kehidupan Muslim. Ustazah nak kamu berfikir sedikit apakah kepentingan akidah dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Boleh, Ustazah bagi kamu 1 minit je. Seorang satu je Ustazah nak kepentingan dia. Siapa dah siap boleh terus jawab. Supaya kita tidak tersesat. Baik. Bagus Aisyah. Seterusnya, ada yang dah dapat? Saya. Baik, silakan. Pintu kebahagiaan dunia dan akhirat. Betul sangat. Betul. Seterusnya? Saya dulu. Silakan. Tunjang kekuatan umat dan nyawa Islam. Betul. Maksudnya jika kalau tak ada akidah ni tidak adalah kekuatan Islam dalam diri Muslim tu. Betul tak Amirah? Seterusnya. Siapa lagi yang nak jawab? Saya Ustazah. Silakan Aini. Untuk membentuk jati diri sebagai Muslim yang sejati. Betul. Dengan akidah ini membantu kita untuk membentuk diri sebagai Muslim yang sejati lah. Maksudnya kita tidaklah berpegang dengan akidah yang salah dan sebagainya walaupun sebagai seorang Muslim. Baiklah, saya rasa sampai di sini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana atas perhatian yang diberikan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Semua sihat ke? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita start kelas hari ni, Ustazah nak kamu selesaikan satu puzzle ni. Baby kencing. Itu merah tu. Baby ni kau buat apa sebenarnya? Kencing. Baby kencing merata. Dia kencing kat situ kan. Lepas tu apa lagi yang kau faham dari gambar ni? Najis. Busuk. Kotor. Kalau kita pegang najis ni kita boleh solat ke? Tak boleh. Acam. Boleh. Baby tak boleh solat. Alhamdulillah. Yang ni maksudnya najis. Kita akan pergi kepada tajuk kita. Tajuk kita pada hari ni ialah suci daripada najis. Kita pergi kepada maksud. Maksud najis ada dari segi bahasa dan juga istilah. Dari segi bahasa maksud dia semua benda yang kotor. Tak kisahlah kekotoran apa-apa pun. Dari segi istilah pula, benda kotor yang menyebabkan solat tidak sah. Jadi kalau kamu kena najis dia, otomatik kamu kena cuci dahulu najis ni untuk membolehkan kamu melakukan ibadah seperti solat. Seperti solat gitu. Kemudian kita pergi kepada jenis najis. Jenis najis saja ada berapa kat sini? 3. Yang pertama mukhafafah. Nak minta Mukhafafah. Siapa nak baca? Hamizah. Saya. Amira ni. Amira ni perform sangatlah. Baca. Najis. Tak perform sangat lah. Najis muhaffafah. Najis ringan. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berusia kurang 2 tahun yang hanya minum susu ibunya sahaja. Ya, betul. Najis mukhafafah ni najis yang paling ringan. Najis mukhafafah ni biasanya yang kita tahu air kencing kanak-kanak berumur yang kurang 2 tahun je. Jadi najis ni cara nak cuci dia senang je. Jadi Ustazah akan tunjuk cara. Kemudian najis mutawasitah. Hamizah baca. Najis mutawasitah, najis pertengahan. Contoh,
darah, muntah, nanah, tahi, air kencing dan bangkai. Okey, betul. Najis mutawasitah ni pula ialah najis pertengahan, iaitu dia tengah-tengah. Najis sederhana. Contoh dia macam darah. Kalau kita tiba-tiba ada darah kan, tu kita kena cuci bagi hilang semua. Lepas tu muntah. Bila kita muntah tu juga najis. Nanah, ada nanah juga keluar daripada tangan kamu kan. Kamu ada jatuh apa-apa kan. Lepas tu tahi biasa bukan tahi yang anjing ke apa kan. Lepas tu air kencing biasa bukan bayi tapi umur air kencing yang macam kita lah, orang dewasa pun semua. Betul. Dan juga bangkai. Okey, ini untuk najis mutawasitah. Okey, najis mughallazah. Siapa nak baca? Iza? Saya. Okey, Aisyah. Mughallazah iaitu najis berat seperti anjing, khinzir atau kacukan. Okey, betul. Najis mughallazah. Ni najis mughallazah ni ialah najis yang paling berat. Iaitu cara nak cuci dia pun banyak step dia. Jadi Ustazah aku tunjuk. Okey, najis mughallazah ni ialah anjing dan juga khinzir. Dia kahwin. Ataupun kedua-duanya, anjing dan khinzir. Contoh tiba dia kahwin dua-dua kan. Lepas tu kamu terpegang, kamu kena cuci lah. Okey, Ustazah nak tanya satu soalan. Okey, arak. Arak termasuk dalam jenis yang mana? Arak. Dia najis apa? Mutawasitah ke mughallazah? Mutawasitah. Mutawasitah. Dia bukan Walaupun khinzir. tahu arak ni apa? Amira? Dia bukan khinzir, dia bukan anjing, dia arak. Betul. Betul Amira. Walaupun kita tahu arak ni haram untuk kita minum tapi dia bukan masuk dalam mughallazah tapi dia hanya masuk dalam mutawasitah. So kalau tiba-tiba kita terpegang ke, kita kena baju kan, tiba ada baju kena arak kita kena cuci cara najis mutawasitah, tak payah nak guna air tanah apa semua. Okey, ni antara jenis-jenis najis. Sekarang kita pergi kepada cara menyucikan najis. Jenis 3 ni cara menyucikan najis. Okey, kita tengok najis mughafafah. Okey, najis mughafafah yang pertama, kita hanya perlu buang je najis tu. Kemudian kita renjis air pada tempat yang kita kena najis. Okay. Disebabkan najis mughafafah ni dia paling ringan. Okey, bila ada air kencing tu kita buang je, lepas tu kita hanya renjis saja. Tak payah nak basuh teruk lah. Okay, untuk najis mutawasitah pula. Untuk najis mutawasitah ni yang pertama kita buat macam tadi, mughafafah kita hanya buang je najis tu. Kemudian kedua, kita tak boleh renjis sebab yang ni najis mutawasitah di tengah-tengah. So kita kena basuh tempat yang terkena dengan najis tu dengan mengalirkan air. Kita basuh betul-betul. Kalau boleh basuh terus lah, tak payah nak basuh kat tempat tu je. Bagi kita nak yakin kan. Yang ketiga tu untuk bagi kita pastikan hilang dan suci daripada warna, bau dan rasa. Okey, sebelum kita habis tu, sebelum nak sidai tu kita bau. Ada tak bau najis tu? Kalau ada kita bagi hilang. Gosok dengan sabun betul-betul bagi hilang warna, bau dan rasa tersebut. Okey, untuk najis yang terakhir, najis mughallazah. Okey, cara menyucikan najis mughallazah ni sebabkan dia najis yang berat, jadi cara nak menyucikan dia juga lagi renyah lah, lagi banyak cara dia. Okay, yang pertama kita buat macam biasa, buang najis tu. Kemudian kita sediakan satu bekas air tanah dan satu bekas air mutlak. So sediakan siap-siap supaya kita tak lupa. Kemudian kamu basuh tempat yang terkena najis tu dengan satu kali air basuhan air tanah tu. Kemudian basuh tempat yang terkena najis dengan 6 kali basuhan air mutlak pula. 6 kali ya, jangan kurang. Kemudian yang kelima, pastikan hilang dan suci daripada warna, rasa dan bau. Okey, yang ni memang penting lah sebab kalau tiba kamu basuh, lepas tu tiba ada bau lagi, ada warna ni, tak guna dah kamu basuh. So sebelum tu kamu check dulu, pastikan warna, rasa dan bau tu memang kosong, memang hilang. Okay, barulah kita boleh suci daripada najis ini. Tengok persamaan yang kat sini. Okey, najis mughafafah ni dia mudah je, dia tak payah nak suci daripada rasa bau dan warna ni sebab dia memang tak ada bau kan air kencing bayi ni. Jadi kalau kamu tengok kat sini najis mutawasitah dan najis mughallazah ni kita kena ambil penekanan betul-betul lah sebab kita kena make sure hilang bau, rasa dan warna tu. Nampak tak? Ada persamaan kat sini. 3 ni di highlight kat sini. Betul. Ini saya nak highlight kat sini. Jadi pastikan kalau kamu jumpa najis ni kamu cuci betul-betul. Faham ke semua? Faham. Alhamdulillah. Faham. Itu saja untuk pelajaran hari ini. Okay, sebelum Ustazah end kelas hari ini, saya nak tengok pemahaman kamu semua, kamu faham ke tak? Kita akan jawab kuis.
Okay, Najis terbagi kepada? 3. B, C, B. 3 B bola. Tiga jenis. Yang manakah merupakan najis mukhallazah? Najis anjing. C. Anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Sihat. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita akan masuk pelajaran baru iaitu pelajaran 28 daripada bahagian akhlak iaitu amanah tunggak kesejahteraan. Jadi mari kita lihat apakah objektif pelajaran kita pada hari ini. Pertama, murid-murid dapat menyatakan maksud amanah. Kedua, menyebut dalil nakli berkaitan amanah. Ketiga, menyenaraikan kepentingan amanah. Dan terakhir sekali dapat menjelaskan cara mengamalkan sifat amanah. Jadi, mari pertama-tamanya mari kita lihat maksud amanah. So, apa yang murid-murid faham tentang amanah ni? Jujur. Lagi? Tanggungjawab. Tanggungjawab. Ikhlas. Apa? Apa ini? Ikhlas. Akan dipersoalkan. Betul. Okey. Ini kata tu boleh diterima. So, mari kita lihat apa maksud amanah daripada segi bahasa dan istilah. Jadi dari segi maksud amanah dari segi bahasa adalah tunai janji. Yalah macam tadi bertanggungjawab, ikhlas, jujur semua tu. Betul lah tu, kita kena bersifat amanah lah, tunai janji, adil. Jadi dari segi istilah pula adalah setiap sesuatu yang dipertanggungjawabkan dalam urusan harta benda, kehormatan dan Kerahsiaan. betul. Jadinya amanah ni kiranya satu benda yang yelah kita kena tunaikan janji kita lah. Amanah ni satu benda yang besar. Jadi kita lihat dari nakli ni siapa yang murid-murid yang nak baca ayat Quran ni? Saya. Silakan Aisyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم. Terima kasih. Terjemah sekali ke? Boleh. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Surah An-Nisa ayat 58. Terima kasih Aisyah. So kat sini, jadi dalam surah ni dia menyatakan yang Allah ni suruh kita sampaikan amanah kepada yang berhak. Yang berhak terima amanah tu. Dan kita ni kena jadi seorang yang adil dalam meletakkan sesuatu hukum tu. Jadi kat sini macam sekarang kita nampak sekarang ni apa yang dikhususkan adalah kepada pemimpin lah. Pemimpin ni kenalah sampaikan amanah, kenalah berlaku adil macam tu. Okay. So, seterusnya kita akan lihat kelebihan sifat amanah. Boleh tak Iza bacakan? Boleh. Dengar ke suara saya? Dengar Iza. Okey. Yang pertama, pengurusan baik dan lancar. Pengurusan yang bersih daripada penipuan dan rasuah. Yang kedua, kualiti dan kuantiti produk negara akan meningkat. Seterusnya, dipercayai dan disenangi. Mudah mendapat kepercayaan ramai. Contohnya Rasulullah SAW. Terima kasih. Okey, kat sini kita boleh nampak kelebihan sifat amanah ni. Kita akan dapat mengurus pengurusan tu akan baik dan lancar. Maksudnya kita akan jauh daripada penipuan, jauh daripada rasuah. Lepas tu produk negara ni akan kualiti dan kuantitinya akan meningkat bila kita bersifat adil, amanah, jujur dan sebagainya. Lepas tu yang kedua dipercayai dan disenangi. Maksudnya orang akan percaya jika kita berlaku amanah. Seperti kita lihat daripada dulu lagi, contoh yang terbaik dari segi sifat amanah ni adalah Rasulullah. Salah satu sifat Rasulullah ni adalah amanah. Okay, seterusnya kelebihan yang ketiga dan keempat, ini boleh baca? Oh, saya. Tanda orang beriman. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak memelihara amanah.
Dan orang yang mengkhianati amanah adalah termasuk dalam golongan munafik. Seterusnya, mudah untuk melintasi titian sirat. Orang yang menjaga amanah mampu melintas titian sirat dengan lancar tanpa sebarang halangan. Okey, terima kasih Aini. So kat sini kita nampak orang yang bersifat amanah ni adalah orang-orang yang beriman. Tidak sempurna orang iman seseorang tu jika tidak memelihara amanah. Lepas tu orang yang mengkhianati amanah ni adalah golongan-golongan yang munafik dan akan tergolong dalam neraka jahanam nanti. Nauzubillah min zalik. Okey, yang terakhir adalah mudah melintas titian as-sirat. Okay, kat sini kita nak cakap orang yang menjaga amanah ni akan boleh lalu titian as-sirat pada hari akhirat nanti dengan lancar tanpa sebarang halangan. Okay, seterusnya kita akan lihat cara mengamalkan amanah dan implikasi tidak amanah. Aimina dia boleh tolong bacakan? Amanah terhadap diri. Cara mematuhi suruhan dan larangan Allah, memelihara penampilan diri, berdisiplin dan mematuhi peraturan, bersungguh-sungguh dan rajin. Jadi apa implikasi menjejaskan iman, tidak diredai Allah, hilang kepercayaan orang ramai. Jadi terima kasih Aini. So daripada sini, pertama-tamanya kita kena lihat amanah terhadap diri kita sendiri. So lah tak amanah pada diri sendiri kan, orang takkan percayalah kat kita. Okay, seterusnya. Seterusnya kita akan lihat amanah terhadap keluarga. Nur Hamizah ada? Ada Ustazah wujud-wujud amanah terhadap keluarga. Cara taat kepada ibu bapa, bertanggungjawab terhadap amanah keluarga, menyayangi adik-beradik, memastikan adik-beradik melaksanakan segala perintah Allah dengan sempurna. Implikasi menjadi anak derhaka, mencemarkan nama baik keluarga, hubungan kekeluargaan menjadi renggang, melahirkan anak yang tidak mengenal budi ibu bapa, dan terakhir sekali dibenci oleh adik-beradik. Okay, terima kasih Hamizah. So kat sini kita nampak lah, kat keluarga pun kita kena bersifat amanah. Kalau ada rahsia dalam keluarga, kita kenalah simpan. Kalau tak akan implikasi jika kita tidak amanah dalam keluarga ni, kita akan melahirkan hubungan kekeluargaan yang renggang dan akan berpecah belah lah dalam kekeluargaan tu. Okay, seterusnya kita akan lihat amanah terhadap masyarakat. Okey, cara dia adalah kita kena menghormati guru, jiran, rakan dan masyarakat sekeliling. Lepas tu kita haruslah menyertai program kemasyarakatan. Implikasinya jika kita tidak amanah kepada masyarakat tidak harmoni, keselesaan awam terganggu je lah. Kalau kita tidak amanah, kalau kita tidak, kan harta benda tu amanah kita kan untuk kita jaga. Jadi kalau kita tak jaga, nanti rosak dah tak boleh guna. Lepas tu masyarakat tak harmoni, orang akan hilang kepercayaan kita kan. So kat sini, kita akan lihatlah kita kena berlaku amanah macam tu. Terusnya Ustazah akan tunjukkan gambar dan murid-murid kena teka gambar ni mengenai apa. Okey, pertama. Boleh. Okay, ni gambar pasal apa? Kawan, salam. Apa? Saya tahu Member. Member hulu duit raya ke? Betul. Member tu baik. Inilah orang kata rasuah. Maksudnya kadang-kadang orang hulu dekat bawah. Orang tak tahu. Maksudnya tak semua orang tahu. Tapi Allah tahu kita terima rasuah. Orang macam ada niat buruk bagi rasuah. Benda ni tak elok. Okey, yang kedua, gambar kedua. Okey, ni gambar apa? Broken family. Broken family. Betul. Okey, gambar ni macam, yelah, ini implikasi jika kita tidak amanah lah. Akan berlaku perpecahan dalam kekeluargaan. Maksudnya, nanti kita akan berlaku pergaduhan family dan akhirnya kita akan berlaku cerai berai lah kan. Okey, gambar terakhir. Okey, ni gambar apa? Saya nampak pisang. Ikan belakang kawan. Ikan belakang kawan. Ikan belakang. Lagi? Dia tak amanah dengan kawan dia. Betul. Khianat. Betul, dia hianat. Dia gambar pengkhianat. So, gambar-gambar ni adalah implikasi jika kita tidak amanah. Akan berlaku rasuah, akan berlakunya broken family, perpecahan keluarga ataupun akan berlaku pengkhianatan dalam sesuatu perhubungan. Dalam sesuatu, yelah, company ke kan akan berlaku pengkhianatan macam tu. Okey, sekian saja daripada Ustazah hari ni. InsyaAllah
minggu depan kita akan masuk pelajaran baru. Terima kasih murid-murid. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustazah. Sehat ke semua? Sehat. Sehat. Lebih sihat. Okey, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran hari ni, Ustazah nak kita semua dengar lagu dulu. Seronok tak? Rono. Yeay, Blackpink ke? Tak, bukan Blackpink. Okey, jom kita dengar lagu. Kalau boleh, siapa yang tahu tu kita nyanyi sama-sama, okey? Okey, Ustazah. Lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah. Hari yang mulia bermula sebuah kisah. Malam Isnin sungguh yang indah. 12 Rabiul Awal nama bapaknya ibunya. Tentang apa? Rasulullah. Kelahiran Rasulullah. Kelahiran Rasulullah. Pandai. So hari ni kita akan belajar tentang riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. So hari ni kita akan belajar riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, first kali jom kita kena kenal dulu. Kalau kita cinta kat seseorang, kita kena kenal dulu seseorang tu. Okey, Betul. jom. Okey, so kita kena tahu siapa sebenarnya Rasulullah ni. So nama sebenar Rasulullah ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abu Al-Qasim ni ialah kunyah baginda. Apa itu kunyah? Kunyah ni nama ataupun gelaran yang diberikan oleh masyarakat Arab kepada Nabi Muhammad. So nama lain yang digelar selain pada dipanggil Muhammad. Abu ni sebab dia lelaki. Kalau perempuan jadi Ummu. Okey. Nabi Muhammad pun ada. Apa Amira? Tak, saya ingat kalau perempuan Abi. Oh, Abi tu ayah. Oh, Okey. salah. Okey. Nabi Muhammad pun ada nama lain dia, iaitu Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Macam kita pun ada nama gelaran lain juga kan? Betul. Nabi Muhammad ada gelaran juga iaitu Al-Amin. Sebab apa nama Al-Amin? Siapa tahu? Jujur. Rasulullah amanah dan jujur. Betul. Betul. Kiranya Al-Amin ni jujur. Kiranya Nabi Muhammad ni seorang yang sangat dipercayai oleh semua orang. Orang Islam ke, orang bukan Islam, orang Yahudi dekat situ pun panggil Nabi Muhammad Al-Amin sebab dia sangatlah jujur. Okey. 12 Rabiul Awal ni tahun ataupun lahirnya Nabi Muhammad. 12 Rabiul Awal tahun gajah dekat Mekah. Macam kita nyanyi tadi dalam lirik lagu tu ada kan? Ada. 20 April tahun Gajah lahir jam. Bagus ni. Sedap Amira nyanyi. Janganlah Kan? Okey, seterusnya. Okey, Nabi Muhammad ni lah carta apa kalau kita selama kita belajar kita panggil apa? Pokok. Betul ke? Salah silah keluarga. Ya, betul. Salah silah keluarga. Okey. Start daripada moyang kepada moyang Nabi Muhammad. Sebelah kanan belah ayah dia, sebelah kiri belah ibu dia. Okey, kita start daripada sebelah ayah dia. Moyang kepada moyang Nabi Muhammad iaitu nama dia Qusay. Moyang dia Abdul Manaf. Lepas tu Hashim. Datuk dia Abdul Muttalib dan nama ayah dia ialah Abdullah. Betul. Kita pergi kepada keluarga belah ibu dia. Moyang kepada moyang dia Zuhra. Moyang dia Abdul Manaf. Dia punya datuk belah ibu dia Wahab dan ibu dia Aminah dan tu Wahab. Dan bila Abdullah ayah dia kahwin dengan ibu dia Aminah, dapatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tolong. Laju sangat ke Ustazah terang? Ustazah Okey saja. Okey, saya faham. Okey, pandai semua. Okey, kita pergi pula kepada peristiwa penting dalam kehidupan baginda. Okey, semasa umur Nabi Muhammad ni 2 hingga 4 tahun, apa yang peristiwa penting terjadi dalam kehidupan baginda? Nabi Muhammad ni dada dia dibelah oleh malaikat Jibril. Siapa tahu sebab apa? Untuk dibersihkan hatinya daripada segala kekotoran yang menodai jiwanya. Tepat sekali ini. Betul. Betul. Sebab kita. Okey. Pergi ke semasa umur baginda 12 tahun, apa yang terjadi? Baginda pergi ke Syam mengikut bapa saudara untuk berniaga. Semasa dekat situ, dia terjumpa Bukhairah Ar-Rahib. Bukhairah Ar-Rahib ni, apa orang panggil? Pendeta. Ya, pendeta. Jumpa dekat di Busra. Pendeta ni suruh dia punya bapa saudara bawa Nabi Muhammad ni pulang. Sebab apa? Sebab dibimbangi dibunuh oleh orang Yahudi. Sebab kita tahu orang Yahudi tak suka orang Islam, kan? Betul. Okey. Semasa umur baginda 25 tahun, waktu ni lah dia bertemu dengan Sayyidatina Khadijah, isteri pertama dia. Sebab apa Sayyidatina Khadijah ni tertarik dengan baginda? Sebab baginda ni sangatlah jujur, sangatlah baik. Apa sifat peribadi baginda ni sangat sempurna. So orang tertarik. Kalau macam kita, kalau kita suka orang tu, kita suka tengok peribadi dia, personality dia. Kalau dia baik, kita suka. Kalau dia tak baik, kita tak suka, kita akan jauh. Betul kan? Betul. Okay. Seterusnya, semasa umur baginda 40 tahun, waktu ni lah dia menerima wahyu pertama. Siapa tahu peristiwa ni macam mana? Dekat gua kan? Betul lah Mira, pandai. Rasulullah menggigil. Pandai. Jumpa malaikat Jibril Jibril, betul. Semasa dekat Gua Hira, baginda seorang-seorang dalam gua tu. Dia beribadah kepada Allah. Waktu tu sebab apa? Sebab dia nak memikir tentang umat, tentang kita. Macam mana jadi kat umat, macam mana dia nak halang kita daripada melakukan kejahatan semua. Dia memikir tentang kita. So apa yang tu, waktu dia dekat Gua Hira tu, malaikat Jibril bertemu dengan dia dan peluk dia kan? Betul. Waktu tu lah dia suruh Nabi Muhammad baca surah Al-Alaq. Siapa tahu surah Al-Alaq tu yang macam mana? Iqra. Allah pandai semua. Waktu tu lah, tapi Nabi Muhammad cakap, aku tak boleh, aku tak reti. Sampailah malaikat Jibril ajar. Waktu tu, apa Hamizah cakap tadi, dia menggigil kan? Betul. Dia balik rumah dia menggigil. Lepas tu isteri dia pujuk kan? Tenangkan dia. Waktu tu lah dia dapat wahyu pertama. Okey. Seterusnya waktu umur baginda 51 tahun terjadinya peristiwa Isra' Mi'raj. Apa itu peristiwa Isra' Mi'raj? Seterusnya slide. Okey, inilah peristiwa dia, kronologi dia. Okey, first kali Nabi Muhammad SAW dibawa pada waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Seterusnya, dalam perjalanan tu, baginda ditunjukkan oleh Allah dengan gambaran yang apa yang berlaku kepada umat baginda. Seterusnya, bila dapat gambaran tu, dia pergi ke Masjidil Aqsa menjadi imam kepada para Nabi. Lepas tu, dia dibawa merentas 7 lapisan sehingga ke Sidratul Muntaha. Lepas dekat sinilah apa yang terjadi, dia meminta kepada Allah supaya solat fardu tu dikurangkan jumlahnya sahaja. Sampai sekarang kita wajib solat fardu. 5 waktu. Betul, solat 5 waktu. Lepas tu dia tu Allah dah makbulkan. Waktu itulah dia minta dengan Allah untuk kurangkan solat kepada solat 5 waktu saja, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Pandai. Lepas dah Allah makbulkan permintaan dia tu, so Nabi pun turun ke Mekah
sebelum subuh. Waktu satu dia menceritakan pengalaman baginda kepada penduduk Mekah. Sampailah sekarang kita hanya solat 5 waktu. Dan macam mana pembentukan negara Islam sampailah sekarang. Okey, seterusnya. Okey, inilah kronologi dia. Okey, first kali orang kafir Mekah bertindak menghalang dakwah Nabi Muhammad dengan pelbagai cara sebab dia tak nak Nabi Muhammad ni tubuh negara Islam. Waktu tu apa yang terdapat dalam kalangan sahabat dia kena seksa, dibunuh. Lepas tu akhirnya Nabi Muhammad SAW dapat perintah Allah untuk berhijrah bersama para sahabat ke Madinah ataupun dikenali sebagai Yathrib. Peristiwa ini berlaku selama 13 tahun selepas kerasulan baginda betul. Amira lepas tu baca. Nabi Muhammad SAW menyahut perintah tersebut mengharungi pelbagai halangan untuk berhijrah ke Madinah bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Abu Bakar ni? Sayyidina. Sahabat dia. Okey, seterusnya. Ayah mertua. Betul. Okey, dengan perancangan yang rapi, mereka akhirnya berjaya tiba ke Madinah dengan selamat. Sebelum itu, baginda tinggal di Quba dan membina masjid yang pertama di sana. Selepas tu, dekat Madinah, Nabi Muhammad SAW dia membina pertahanan yang berteraskan wahyu, iaitu baginda membina Masjid Nabawi, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar dan menggubal piagam Madinah sebagai asas pembentukan negara. Okey, lepas tu Hamiza boleh tak bacakan apa yang terjadi lepas tu? Alamak, di Madinah tu ke Ustazah? Dalam pembentukan lah. Dalam membentuk dalam membentuk tamadun yang unggul, Nabi Muhammad SAW menghadapi tantangan musuh yang cuba menggugat keamanan Madinah. Okey, Aini, selepas tu apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan kaum Muhajirin dan Ansar mempertahankan Madinah daripada serangan musuh dengan semangat juang yang hebat. Sorry salah. Tak apa. Okey, Aini? Antara peperangan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW termasuklah peperangan Badar, Uhud, Khaybar, pembukaan Mekah dan peperangan Hunain. Okey. Maka apa yang semua ni terjadi lepas tu, maka berlakulah pembentukan negara Madinah yang kita tahu macam sekarang. Okey, seterusnya. Akhir sekali, bila tarikh kewafatan baginda? 12 Rabiul Awal. Tahun 11 Hijrah. Di tahun Rajab. Okey. Maka Okey. Itu je daripada Ustazah hari ni. Okey, terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak murid semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baiklah, kamu semua sihat? Sihat? Tengah puasa ke ni? Puasa. Dah buka. Setelah dapat rumah je. Okey, hari ni insyaAllah Ustazah akan masuk tajuk baru. Saya siang lagi. Okey, Ustazah akan masuk tajuk baru hari ni, tapi saya nak kamu teka apa tajuk kita berdasarkan gambar yang saya akan tunjuk. Okey. Mana Ustazah mana? Sabar Amira, puasa tak ni? Puasa lah Ustazah, tapi dah buka. Okey. Nampak tak gambar cantik Ustazah pilih tu? Nampak. Dalam gambar pertama ni, apa yang kamu nampak? Orang gaduh. Macam orang berperang. Peperangan. Okey. Betul, perang, gaduh semua ada. Okey, kalau kita perang, apa kamu rasa? Kamu rasa gembira ke? Seronok ke?
Takut. Apa? Sakit. Sakit. Takut kan? Takut. Okay, pandai semua. Okay, yang kedua? Mana? Mana gambar? Ada tempat tinggal. Macam orang Okay, kuburan. Keluaran. Dia makan keburukan. makanan sisa. Kesian tak? Dia kutip kat lantai. Kesian. Kesian sangat. Kesian. Ya kan? Okay. Kalau kita dapat makan ni kita kena bersyukur. Okay, gambar seterusnya pula. Betul. Okay, ni gambar apa? Kat kubur. Ada mayat. Kalau kat kubur sebab apa? Kematian. Kan. Sebab kematian. Pandai semua. Okay, next. Okay, ni gambar apa? Oh, miskin. Miskin. Hilang tempat tinggal. Homeless. Kan? Okay, last sekali gambar apa? Kemarau. Ni apa ni? Kemarau. Kita tak ada sebenarnya. Kan? Okay. Berdasarkan semua gambar yang kamu cakap, takut lah, kebuluh, miskin, tak apa. Lepas tu apa? Kemarau, kematian, itu semua apa? Okay, dapat tu ke tak apa tajuk kita hari ni? Musibah. Macam ujian tu Ustazah. Pandai Izzah. Okay, tajuk kita adalah sabar menghadapi musibah ataupun ujian dari Allah. Itulah tajuk kita hari ni. Okay, saya nak tanya, tahu tak ayat Quran apa yang Allah cerita pasal ujian ni? Siapa tahu? Siapa hafizah kat sini? Amirah ke Hafizah? Jawab Ustazah. Ayat Surah tiba, ayat tiba. Tu, ayat. Surah Al-Baqarah ayat 1. Ayat apa? Ni sikit. Okay, apa ini surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Ya, pandai ni. Okay. Jadi hari ni kita akan belajar surah tajuk kita bersabar dalam menghadapi ujian Allah berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Okay, jom. Tunjuk slide Ustazah pula. Boleh Ustazah. Okey. Okay, Amirah bagus. Kamu semangat. Tadi semua dah tahu kan tajuk kita sabar menghadapi dugaan kehidupan. Okay, mari kita tengok ayat surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Okay, siapa nak baca? Siapa volunteer nak baca? Kena Ustazah pilih. Okay, Aimin Nadia. Okay, boleh pilih. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Masya Allah. Masya Allah. Sadaqah mana sedap ni kamu baca. Penuh tajwid. Okay. Tahu tak apa maksud ayat ni? Okay, mari kita tengok apa maksud ayat ni. Ustazah dah siapkan dah. Setiap ayat tu saya tulis maksud sesuatu dah. Okay, ayat yang pertama. Yang pertama, walanabluwannakum bisyai'in. Okay, maksudnya kami pasti akan menguji kamu dengan sesuatu. Okay, apa sesuatu tu? Okay, Amirah boleh baca? Sambung baca. Daripada ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, Okay, lagi? kehilangan jiwa dan kekurangan hasil tanaman, serta berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Okay, pandai Amirah. Okay, jadinya Allah sendiri dah sebut dalam Al-Quran, Allah akan uji manusia yang pertama dengan ketakutan dan kelaparan, kedua kekurangan harta, ketiga kehilangan jiwa ataupun kematian dan kekurangan hasil tanaman. Tapi berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar menghadapi semua ujian ni. Okay, kita tengok lagi sambungan ayat seterusnya. Okay, yang ni boleh tak Ustazah Izzah lah baca? Maksud dia. Dengar tak suara saya? Ada, sedap. Okey. Maksudnya iaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah juga kami kembali.
Ya, terima kasih Iza. Nampak tak kat situ? Allah sendiri dah sebut. Kalau kita ditimpa musibah, apa kita kena sebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un. Okey, bagus semua. Okey. Jadinya semua dah faham kan? Kita semua akan diuji. Allah sendiri dah sebut dalam Quran, sama ada kelaparan ataupun ketakutan ataupun kematian ataupun tiada setanaman dan sebagainya. Tapi bila kita hadapi ujian tu kita kena sabar dan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, pandai semua. Okey. Sunatullah. Okey, Zah nak cerita pasal sunatullah secara ringkas je. Okey, pernah dengar tak sunatullah ni? Okey, secara ringkas, sunatullah ni adalah peraturan dan ketetapan Allah kepada semua makhluknya. Okey, maksudnya semua makhluk kat dunia ni, manusia ke, binatang ke, haiwan ke, semua Allah dah tetapkan dah. Kita punya aturan. Dah cantik dah. Itulah maksud sunatullah. Okey, seterusnya. Okey, inilah tajuk utama kita. Apa maksud ujian Allah? Okey, ujian Allah merupakan sunatullah yang berlaku kepada manusia. Ujian boleh datang dalam bentuk perintah dan larangan Allah, perkara yang halal dan haram, kesihatan dan kesakitan atau hidayah dan kesesatan. Okey. Ujian Allah ni kadang-kadang ramai yang tersilap faham. Diorang akan fikir musibah tu je ujian Allah. Kalau nikmat tu semua bukan ujian. Sedangkan dua-dua musibah tu ujian, nikmat pun ujian. Sebab apa? Sebab kalau kita senang, Allah nak uji. Kita ingat Allah tak? Kalau kita ditimpa musibah pula, sah-sah lah kita kena ingat Allah kan? Betul tak? Macam tu lah. Okay, pandai semua. Okay. Selanjutnya. Okay, ni akhir sekali. Tujuan ujian Allah kepada manusia. Okay. Zana, Aisyah nak baca apa tujuannya? Tujuan yang pertama memperlihatkan golongan yang bersyukur atau kufur. Yang kedua, golongan yang bersabar dan golongan yang Quiz. Okay, boleh tak? Boleh. Boleh sangat-sangat Sezah. Ivy masih buat muka penuh ni. Okay, kejap Okay, senang soalan dia. Ada sikit je. Sezah dah boleh Okay, jawab. soalan pertama. Ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dikenali sebagai 1. Istirja, 2. Basmalah, 3. Isi tahmid di ta'awuz. Okay, mana satu? Istirja. Istirja. Okay, pandai semua. Soalan seterusnya. Apakah maksud sunatullah? Siapa tadi fokus? Maksud sunatullah. Saya tahu. Semua fokus. Okay, bagus. Memanglah. Okay, bijak. Ush. Okay, yang ketiga. Berikut merupakan cara menghadapi musibah kecuali. Okay, kecuali apa? B. Jawapan Okay, dia perasaan takut. Okay, jadi ingat. Lihat. Okay, betul. Okay, pandai semua. Okay, second last. Apakah contoh musibah daripada Allah kecuali? Okay, mana satu yang bukan musibah? Saya tahu. D. Jawapan dia D yang buat makan tu. Makan-makan. Makan. Okay, soalan terakhir. Apakah maksud al-khawf? Okay, Hancur. apa dia? Tahu takut. Tacut lah Ustazah. Takut. Betul. Ayolah, semua betul pandai lah kamu. Okay, satu dah habis kelas lah macam ni. Semua dah faham? Okay, itu je Sezah. hari ni. Nanti buat tulis lagi.